Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Hari ini daripada laporan yang dibuat oleh PDRM semalam sebanyak 816 sekatan jalan raya di seluruh negara telah pun dilakukan dan pemeriksaan telah pun dilakukan terhadap 585,250 kenderaan. Bermakna banyak lagi kenderaan di atas jalan raya. Lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Sebanyak 54,781 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 4,788 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap seramai 1,565 individu berbanding dengan 1,057 individu pada hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa semakin ramai yang ditangkap. Seperti saya sebutkan tadi, semalam dan kemarin, PKP ketiga ini tidak ada kompromi, toleransi dan sebagainya. Tindakan tegas dan keras akan terus diambil. Daripada 1,565 individu yang ditangkap, 1,381 individu telah pun direman dan 184 individu diberikan jaminan polis. Seramai 544 individu telah pun dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga 17 April 2020, itu semalam, adalah seramai 13,639 individu. Oleh kerana PKP 3, tindakan lebih keras dan sebagainya akan diambil dan kita menjangka mungkin ada yang berura-ura, saya tak kata ada, yang berura-ura untuk pulang ke kampung, menyambut puasa dan sebagainya, pihak polis akan menambahkan sekatan jalan raya sama ada di ibu negara atau di mana saja bagi memastikan kawalan dapat kita pertingkatkan. Berita palsu masih lagi seperti biasa. Sehingga 18 April, SKMM dan PDRM telah membuka sebanyak 220 kertas siasatan iaitu berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 152 masih di dalam siasatan, manakala 24 kes telah didakwa di mahkamah dan 13 telah mengaku salah. 11 orang telah diberikan notis amaran, manakala 32 telah dibebaskan tanpa tindakan. Isu penerbangan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sebenarnya hari ini MOT, Kementerian Pengangkutan telah pun memaklumkan bahawa penerbangan domestik dalam negeri di Semenanjung tiada penerbangan yang beroperasi. Walaupun untuk Sabah dan Sarawak, seperti yang diumumkan oleh Menteri Pengangkutan bahawa terdapat penerbangan ke Sabah dan Sarawak iaitu 1 kali dalam seminggu. Ramai yang mengatakan kenapa kita boleh membenarkan. Untuk Sabah dan Sarawak, sesiapa saja yang pulang dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, mereka akan dikuarantin wajib di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul isu yang mengatakan bagaimana status kesihatan mereka dan sebagainya kerana mereka tetap akan dikuarantin wajib.
Dan mereka yang transitnya lama di Semenanjung, apabila keluar saja daripada airport, mereka juga akan di kuarantin. Termasuk mereka daripada Sabah dan Sarawak. Jadi apabila sampai saja ke Sabah dan Sarawak, maknanya penumpang-penumpang ini sama ada telah pun di kuarantin di Semenanjung, dan jika tidak di kuarantin di Semenanjung, mereka tetap akan di kuarantin di Sabah dan Sarawak. Terdapat juga penerbangan domestik yang masih beroperasi di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang melalui perkhidmatan Firefly. Semalam difahamkan seramai 479 penumpang menggunakan lapangan terbang berkenaan. Polisi kerajaan berhubung dengan pergerakan antara negeri adalah sama. Sama ada melalui jalan darat, melalui udara, ataupun melalui laut sekalipun. Jadi, penumpang-penumpang yang ingin menggunakan penerbangan juga SOP-nya sama dengan mereka yang menggunakan jalan darat, iaitu di dalam kes-kes kecemasan sahaja yang kita benarkan. Misalnya, keluarga sakit dan sebagainya yang perlu disegerakan. Tetapi, seperti juga di dalam SOP kita di darat, iaitu mereka mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak polis untuk membolehkan perjalanan mereka. Jadi mereka boleh naik apa saja, tetapi mereka tetap mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Sebab pergerakan interstate tidak dibenarkan, malah di bawah Akta 342 adalah menjadi kesalahan kalau mereka bergerak lebih daripada 10 km. Jadi saya harap mereka yang ingin pulang melalui pesawat, jumpa dengan pihak polis, dapatkan kebenaran, dan barulah mereka tempah tiket dan sebagainya. Saya tak mahu nanti ada yang terus tempah tiket, tidak dapat, belum dapat kebenaran pihak polis, bila sampai ke airport mereka tidak dibenarkan untuk menaiki pesawat dan sebagainya. Sanitasi awam diteruskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sejak 30 Mac, mereka telah pun melakukan sebanyak 2,441 operasi sanitasi di 105 zon, termasuk di 28 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi adalah 1,669 bangunan kerajaan, 1,009 tempat awam, 1,031 pusat perniagaan dan 191 pasaraya. Semalam, sebanyak 157 operasi sanitasi yang meliputi 61 zon di 14 negeri, termasuk 49 kawasan di Johor dan 18 kawasan di Pahang, yang mana terdapat sebanyak 233 bangunan kerajaan, 149 tempat awam, 125 pusat perniagaan dan 23 pasaraya telah pun disanitasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 190 buah pusat kuarantin telah beroperasi, berbanding dengan 185 pusat kuarantin yang beroperasi pada hari sebelumnya, yang mana 17,008 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,589 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 11,861 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin wajib sejak daripada 3 April 2020. Saya ingin memaklumkan kepada mana-mana hotel yang berminat untuk terlibat sama
dan menjadikan hotel mereka sebagai pusat kuarantin dan sebagainya, sila hubungi NADMA. Saya harap ramai yang hotel yang tampil untuk membantu, kerana pihak kerajaan sendiri telah pun mengumumkan tentang pengecualian cukai SST kepada semua hotel di negara kita. Jadi saya harap pihak hotel boleh bekerjasama dengan pihak kerajaan, membantu kerajaan di dalam soal pusat kuarantin ini dan hubungi pihak NADMA ataupun Kementerian Pelancongan. Mengenai barang keperluan asas, seperti yang telah pun dimaklumkan selepas, bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna KPDN HEP melalui bahagian penguatkuasa sentiasa menjalankan penguatkuasaan untuk memantau 25 jenis bekalan serta bertindak menangani isu-isu pembekalan melalui Akta Kawalan Bekalan 1951 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Semalam, penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian di 1021 premis perniagaan, termasuk 785 peruncit, 205 pemborong dan pengilang, 31 pengilang. Secara keseluruhannya, daripada laporan yang dibuat oleh KPDN HEP bahawa bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung permintaan. Kerajaan berharap pihak pengeluar, pengedar, pemborong dan peruncit sentiasa memberikan kerjasama kepada kerajaan bukan sahaja dalam memastikan bekalan mencukupi, tetapi dengan juga tidak menaikkan harga sesuka hati. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang bulan April dan selepas ini bulan Mei dan bulan Jun, kemungkinan banyak mesyuarat agung yang akan dilakukan. Syarikat, koperasi, persatuan dan sebagainya mungkin akan mengadakan mesyuarat agung mereka. Mesyuarat pagi ini, yang bersidang hari ini, telah pun memutuskan bahawa semua syarikat, koperasi, persatuan serta pertubuhan supaya menangguhkan mesyuarat agung tahunan mereka sehingga tarikh yang ditetapkan dan dinasihatkan oleh KKM dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Walau bagaimanapun, jika ada yang ingin meneruskan mesyuarat agung, mereka dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat agung secara dalam talian seperti video conferencing dan sebagainya. Tujuan kita adalah untuk mengelakkan perkumpulan yang ramai untuk mesyuarat agung ini. Jadi saya harap kita dapat tuan-tuan dan puan-puan tangguhkan mesyuarat tersebut sehingga tarikh yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, nasihat saya terus kekal di rumah bagi menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Sri Faizal dari Bernama. Soalan pula di media sosial berkaitan ada kenamaan dan berpangkat yang telah pergi buat ziarah dan lawatan di beberapa tempat hingga menimbulkan masyarakat ingin tahu apa kesan dan tindakan sehingga mereka ini dilihat melanggar PKP. Satu. Soalan kedua, selepas PKP ini berakhir, dijangka berakhir atau bersambung, namun syarikat penerbangan telah membuat iklan untuk membeli tiket. Mungkin ada nasihat kepada airlines. Untuk sesiapa saja, saya dah sebutkan,
tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Itu asasnya. Jadi saya difahamkan sudah ada laporan-laporan polis yang telah pun dilakukan. Jadi oleh itu kita serahkanlah kepada pihak polis untuk meneruskan tindakan. Ya. Dan yang kedua, ada syarikat penerbangan yang mengiklankan jualan tiket untuk akan datang ini. Jadi saya berharap pihak penerbangan mana-mana pun mereka hanya boleh beroperasi apabila dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi walaupun mereka jual, tapi dari segi operasi mereka akan ditentukan oleh kerajaan. Kalau PKP ini tamat sekalipun, seperti saya dah sebutkan bahawa ada SOP-SOP tertentu yang akan kita perkenakan. Bukan maknanya bila bila PKP tamat, katakan 28 bulan tamat, contohlah, saya pun tak tahu sama ada nak sambung atau tidak, kita tidak tahu lagi. Katakan tamat, bukan maknanya besok terus boleh bebas seperti hari-hari biasa sebelumnya. Mesti ada lagi SOP-SOP tertentu yang akan diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau syarikat ini dah mula nak jual, kalau sampai tarikh itu pihak kerajaan tidak membenarkan, maka kita tidak akan membenarkan. Ya. Datuk Seri, saya Syabiha bernama. Datuk Seri, macam Datuk Seri cakap tadi, setiap hari jumlah kenderaan semakin meningkat, terutamanya semalam. So, adakah disebabkan kes COVID meningkat melebihi kes positif, menyebabkan rakyat ataupun orang ramai ambil mudah tentang perkara ini? Jadi, apakah nasihat ataupun peringatan untuk mereka yang masih berdegil ini? Dan soalan kedua saya mengenai persidangan Dewan Rakyat. Adakah perkara ini dibincangkan di meeting hari ini dan apakah SOP yang telah ditetapkan? Dewan Rakyat. Dewan Rakyat Parlimen. Dan mengenai dengan yang kuarantin, ada tak cadangan untuk yang persendirian mereka menanggung sendiri perbelanjaan? Okey, dari segi sikap orang ramai, saya dah terangkan bahawa selagi PKP ini tidak ditamatkan, perintahnya dan hukumannya dari segi akta terus berjalan seperti biasa. Setakat hari ini kita boleh ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan dan juga pihak polis, PDRM, ATM dan sebagainya, semua pihak yang terlibat, kerana melalui PKP, melalui approach yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kita telah pun berjaya mengurangkan COVID positif ini, ya, kepada pesakit atau kepada rakyat kita. Tetapi ianya belum lagi berakhir. Ya, betul semalam ada 86 kalau tidak silap saya. Ini merupakan satu perkembangan yang amat baik. Sudah 2 hari kita kurang daripada 100. Tapi selepas hari pertama kurang pada 100, the next day jadi 100 lebih. Dan semalam kurang pada 100. Maknanya kita belum sifar lagi dari segi COVID positif di dalam negara kita, walaupun kita telah pun menunjukkan kejayaan. Jadi lebih, kalau kita dah nampak kejayaan hasil daripada PKP yang kita perkenalkan, maka kita sepatutnya membantu kerajaan untuk memastikan sifar COVID positif ini berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan perintah-perintah kawalan yang kita perkenalkan. Maknanya kalau itulah salah satu punca selain daripada Kementerian Kesihatan, puncanya kerana mengawal pergerakan, sepatutnya kita terus tidak melakukan pergerakan untuk pastikan akhirnya kita sifar COVID positif dan kita boleh tamatkan PKP ini. Sebab itu bila Tan Sri IGP, Ketua Polis Negara, memberi amaran bahawa kalau rakyat masih engkar, mungkin PKP ini akan terus disambungkan sampai bulan Jun, Julai dan sebagainya. Itu adalah ingatan kepada kita, rakyat. Jadi sebab itu saya katakan bahawa jangan kita terlalu yakin oleh kerana sudah berkurangan, maka kita langgar segala perintah PKP. Kerana kalau dengan pelanggaran itu menyebabkan berlakunya, merebaknya semula virus ini, akhirnya PKP mungkin tidak dapat kita tamatkan. Saya percaya ramai yang berdoa di luar sana, rakyat di luar sana berdoa supaya PKP ini dapat segera ditamatkan supaya kita boleh kembali hidup seperti biasa. Tetapi
tetap bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau terus berdegil keluar seperti biasa, akhirnya kita tak mampu untuk menamatkan PKP ini dengan cepat. Ya. Dewan Rakyat, Kabinet akan bincangkan, bukan komiti akan bincangkan, bukan jawatan kuasa saya. Alright. Okey, assalamualaikum Datuk Seri. Okey, kita lihat sekarang ni internet memainkan peranan yang penting lah, terutama kepada pelajar, ibu bapa di mana diorang melakukan PNP online, terutama kepada kawasan luar bandar. Jadi, ada tak kerajaan memikirkan satu cara di mana kalau orang telco nak pasang internet di rumah, ada tak diorang ada kelonggaran khas ataupun SOP yang perlu dilakukan kepada mereka? Sebab kita lihat macam ada satu kes yang dilaporkan di Singapura, ada yang positif COVID membabitkan orang yang masang internet ni. Jadi, adakah kerajaan akan memberi kelonggaran khas tersebut? Soalan kedua saya, ada majikan yang memaksa pekerja mereka untuk pulang ke KL sebagai contoh, ada yang berada di kampung dan pulang ke KL untuk bekerja, dan adakah ini patut dilakukan, dan pandangan Datuk Seri? Terima kasih. Okey, keperluan internet dan sebagainya merupakan keperluan asas hari ini. Sama juga apabila elektrik tiba-tiba terputus dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya selama ini membenarkan perkara-perkara seperti ini perkara ini dibenarkan beroperasi. Jadi kalau melibatkan telekom, kita benarkan, tidak ada isu, kerana ianya merupakan keperluan harian setiap rakyat di negara kita. Cuma sebelum pergi ke rumah individu tertentu yang memerlukan perkhidmatan tersebut, pihak telekom ataupun Selcom ataupun mana-mana saja penawar perkhidmatan ini perlu melaporkan kepada pihak polis waktu melalui sekatan jalan raya tersebut. Dan yang keduanya, soalan tadi tentang majikan yang memaksa pekerja mereka pulang. Bermakna majikan ini yang melanggar perintah PKP. Ya, kerana dia yang memaksa pekerja dia untuk pulang bekerja walaupun dia tahu bahawa perjalanan merentasi sempadan negeri tidak dibenarkan. Kalau ini berlaku, kita boleh, saya percaya, saya akan bincang dengan Kementerian Sumber Manusia, mungkin ada undang-undangnya yang boleh kita ambil tindakan kepada majikan yang berkaitan. Ya, salam tengah hari ya Datuk Seri. Mengenai situasi COVID di Singapura yang kita dapat lihat peningkatan kes positif membimbangkan. So, saya ada dua soalan ya. Apakah nasib rakyat Malaysia yang bekerja di sana dan mungkin bantuan yang diberikan kepada mereka yang terjejas? Dan soalan kedua, apakah strategi kerajaan untuk membantu kemasukan mereka yang berulang alik, khususnya terlibat dalam sektor logistik? Terima kasih. Daripada Singapura, kita masih kekal lagi seperti sekarang kerana perkhidmatan esensial, perkhidmatan keperluan asas dan sebagainya masih lagi tidak ditutup di Singapura seperti biasa. Kilang-kilang yang mengeluarkan produk-produk keperluan harian, makanan dan sebagainya masih lagi tidak ditutup di Singapura, dan mereka masih bekerja di Singapura. Dan seperti yang telah kita persetujui bersama antara Malaysia dan Singapura, tempat tinggal mereka ataupun accommodation mereka masih lagi diberikan oleh majikan mereka di Singapura dan ditanggung sepenuhnya oleh majikan mereka ataupun kerajaan Singapura sendiri yang menanggung dari segi tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya. Dan seperti yang saya sebutkan bahawa selagi kilang-kilang itu tidak ditutup, tidak ada lagi kumpulan yang besar balik secara serentak. Seperti saya sebutkan beberapa hari lepas, satu hari lebih kurang 200 saja mereka yang pulang daripada Singapura ke Johor Bahru, ke Malaysia melalui Johor Bahru. Dan setakat ini, semua mereka yang pulang dikuarantin secara wajib di Singapura, di Johor Bahru. Mereka dikuarantin juga, ditempatkan di hotel-hotel dan sebagainya. Tetapi untuk akan datang, kita tidak tahu, pekerja kita ramai di Singapura. Jadi kita telah pun, seperti saya sebutkan, Menteri Sumber Manusia kita telah pun berbincang dengan Menteri Sumber Manusia di Singapura, supaya kalau ada kemasukan, kita akan buat secara
berperingkat-peringkat. Tidak boleh balik serentak. Kalau ada 1,000, tak boleh balik serentak. Mungkin 200-300 satu hari supaya kita boleh manage rakyat kita yang balik merentasi sempadan Tambak Johor ini. Jadi kita ada planning tu, kita ada. Yang berulang-alik memang kita ada SOP dia, iaitu mereka mesti melalui saringan kesihatan apabila mereka keluar dan masuk ke Singapura. Di Singapura mereka akan diberikan saringan kesihatan tersebut. Datuk Seri, macam untuk mereka dari luar negara akan dikuarantin wajib. Bagaimana pula dengan proses pekerja ataupun kru offshore, dan bila sampai dan ataupun bersahur di Port Klang, adakah saringan akan dibawa oleh KKM dan tempat kuarantin akan disediakan oleh NADMA ke macam mana proses tu? Semua yang masuk ke dalam negara kita mesti dikuarantin. Jadi itu polisi dia. Yang masuk ke negara, sama ada daripada laut, daripada udara, daripada darat sekalipun, akan dikuarantin. Kalau Singapura melalui darat pun kita kuarantin. Mana dari segi polisi kita, sesiapa saja rakyat kita yang pulang akan dikuarantin. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.